ini pada malam hari untuk mengetahui kesudahan kes rumah berhantu ini. Jiwa kami agak gusar melihat keadaan sekeliling yang menyeramkan. Syahila Hamid, wanita berusia 30-an ini, terpaksa menyembunyikan perasaan takut dan gentar ketika bersama anak-anak kecilnya. Membawa Naqiuddin Muhammad Ghazali, seorang pemuda dari Kota Baru, dengan harapan dia dapat membantu penghuni rumah daripada gangguan jin yang mendominasi kediaman ini. Gurunya, Nazarudi, turut memantau dan sedia membantu jika diperlukan. Menambahkan lagi kebimbangan kami yang menyaksikan gerak langkah Naqiuddin. Kami tidak mengetahui siapakah yang ditikamnya. Hanya Yang Maha Esa mengetahui siapakah yang berdepan dengan Naqiuddin. Naqiuddin mendakwa makhluk gaib yang ditentangnya ini ialah jelmaan seekor ular besar. Kami serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menentukan kebenarannya. Dia bentuk dia macam ular tapi besar. Besar tapi ada kaki. Macam ada kaki. Cuma dia kepala tu ular. Tubuh lepas tu kepala dia besar ular macam tu. Lepas tu macam tu lah. Ada mata yang warna merah apa. Ada 10 ekor. Saya tanya pula makhluk tu, hantu tu. Dia kata ada 10 lah. Memang ada 10 lah. Macam pengikut dia. Dia yang kedua dan ada pengikut tu ada 9 ni. Sekali ni 10. Saya dah bagi warning. Suruh pergi dari sini. Jangan kacau hidup keluarga ini. Tak menyusahkan. Jin dan syaitan tidak akan mendiamkan diri daripada mengganggu gugat hati, jiwa dan pemikiran manusia, kerana itulah perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mutaakhir ini kita sentiasa mendengar orang memburu jin. Adakah jin ini seperti binatang buruan? Boleh ditembak, boleh dijerat, boleh ditangkap dan sebagainya. Ini yang menjadi persoalan. Ini yang menjadi persoalan. Kita kena ingat bahawa apabila sesuatu itu kita tak boleh nampak, bagaimana kita nak buru dia? Kalau kita memburu seekor rusa, kita nampak rusa itu, kita boleh tembak. Kita boleh tangkap, kita boleh jerat dan sebagainya. Tetapi kalau jin ini kita tak nampak, kita nak buru macam mana? Kita nak buru macam mana? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis boleh melihat kamu, kamu tidak boleh melihat iblis. Jadi, pendapat ulama menyatakan bahawa jin tidak boleh kita buru dan kita tangkap bubuh dalam sangkar. Sebab dia jisimnya bukan macam manusia. Jisimnya bukan manusia. Tapi ada juga ulama yang menyatakan boleh ditangkap. Boleh dimasukkan dalam botol dan sebagainya. Tetapi di sana kita perlu lihat. Ada nas masing-masing yang mereka gunakan. Adakah jin boleh dibunuh? Boleh disembelih dan sebagainya? Ini juga khilaf ulama. Adakah jin mati? Ini juga khilaf ulama. Kalau berdasarkan kepada satu ayat Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ketika mana iblis meminta tangguh umurnya supaya panjang, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala memurkai iblis dengan sebab iblis tak mau sujud kepada anak Adam, maka iblis kata, bagilah aku satu permintaan.
Kamu lulus ya Allah permintaanku ini. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzarin. Ya Allah ya Tuhanku, aku minta satu permintaan supaya kamu panjangkan umur aku sampai hari kiamat. Kamu jangan matikan aku. Maka Tuhan jawab apa pada iblis? Qala innaka minal munzarin. Sesungguhnya aku lulus permohonan kamu iblis. Kamu tak akan mati sampai hari kiamat. Berdasarkan kepada ayat ini. Dan jamhurul ulama menyatakan bahawa iblis itu tidak mati dan iblis itu tidak boleh disembelih. Tetapi kemungkinan juga ada orang yang menyembelih iblis. Dia menyembelih iblis itu di alam kita. Di alam manusia ini. Masuk iblis ke alam dia hidup balik. Mudah untuk kita berdepan dengan musuh yang nyata. Tetapi agak mustahil untuk kita mengatasi musuh yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Musuh alam ghaib. Berwaspadalah dengan gangguan jin dan syaitan. Marilah kita sama-sama mohon pada Allah untuk dilindungi keluarga dan diri kita. Sebarang kisah untuk dikongsi atau komen, hantarkan kepada ilmualamghaib@tv3.com.my. Wa hifzam min kulli syaitanin marid. Kembalilah ke jalan yang benar.